Ini adalah yang ke-28 perawi yang dipertikaikan oleh Imam Muslim sebagai contoh, dikemukakan oleh Imam Muslim sebagai contoh perawi-perawi yang tidak boleh kita terima periwayatannya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hammam, katanya Abu Dawud Al-A'ma pernah datang kepada kami. Dia mula meriwayatkan dengan katanya haddatsana Al-Bara'. Qala, kata Abu Dawud lagi, haddatsana Zaid bin Arqam. Yani Bara' meriwayatkan hadis kepada kami. Bara' maksudnya sahabat Nabi, Bara' bin Azib. Dan Zaid bin Arqam meriwayatkan kepada kami. Lalu kami, siapa kata? Kata Ammar, sebutkan perkara itu kepada Qatadah. Qatadah terus berkata, dusta dia, bohong dia. Dia tidak ada dengar daripada mereka, yakni apa-apa hadis. Sebenarnya dia ni peminta sedekah pada masa itu. Di zaman Ta'un Jarif, dia ni pengemis. Kata dia, kata Qatadah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hammam lagi, katanya Abu Dawud Al-A'ma pernah masuk menemui Qatadah. Bila dia bangun, yakni pergi, mereka, yakni para hadirin yang ada dalam majlis itu berkata, sesungguhnya dia ini, yakni Abu Dawud ini, mendakwa dia sempat bertemu dengan 18 orang sahabat ahli Badar. Terus Qatadah berkata, dia ni pengemis sebelum Al-Jarif, yakni Ta'un Al-Jarif, Ta'un yang telah menyebabkan ramai orang meninggal dunia. La ya'ridu fi syai'in min hadha, dia tidak ada kena mengena langsung dengan hadis. Dia tak ambil hal pun pada masa itu tentang hadis, dan tidak berbicara tentangnya pada masa itu. Demi Allah, Hasan, yakni Hasan Al-Basri, tidak meriwayatkan kepada kami daripada seorang pun ahli Badar secara musyafahah, ini secara langsung. Sa'id bin Musayyab juga tidak meriwayatkan kepada kami daripada seorang pun ahli Badar secara langsung, kecuali daripada Sa'ad bin Malik seorang sahaja. Itu kita tengok sini dua riwayat dengan lengkap bersanad yang dikemukakan oleh Muslim untuk menceritakan kedudukan seorang perawi yang bernama Abu Dawud Al-A'ma. Abu Dawud Al-A'ma yang buta. Dia nak cerita, nak mentajridkan, orang panggil tajrid, nak mengatakan orang ni tak bagus, orang ni begini-begini, yang ni mencacatkannya. Dia bertanggungjawab kerana telah mengemukakan sanadnya. Padahal ini bukan nak meriwayatkan hadis Nabi, tidak, nak cerita tentang satu orang, iaitu tentang perawi Abu Dawud Al-A'ma. Dia ni dalam senarai perawi yang dikritik, yang dipertikaikan, yang dikemukakan oleh Muslim adalah yang ke-28. Yang ke-28. Jadi Imam Muslim ambil daripada Fadl bin Sahal, dia ambil cerita ni daripada Affan bin Muslim. Affan bin Muslim ambil cerita ni daripada Hammam. Hammam lah yang terlibat secara langsung dalam menceritakan tentang Abu Dawud. Dia kata pernah Abu Dawud Al-A'ma datang kepada kami. Dia bercerita, kata dia, Bara menceritakan kepada kami hadis, Zaid bin Arqam juga cerita hadis kepada kami, gini-gini. Itu cerita. Jadi kami
ceritakanlah perkara tu, apa yang dia dakwa kepada Qatadah. Qatadah ni seorang tabi'i yang besar, yang hebat, diakui ketokohannya, kehebatan. Terus dia kata bohong, dia berdusta. Sebenarnya kata dia ni pada masa tu pengemis, tak ada kena-mengena pun dengan meriwayatkan hadis. Cuba kita tengok zaman ta'un al-jarif, ta'un yang menyebabkan orang ramai mati, meninggal dunia. Dia pada masa itu mengemis, minta sedekah dengan orang. Kita tak tahu pun dia ni ada belajar pada masa tu. Jadi orang tanya orang yang semasa dengan dia tahu lah dan keadaannya. Tapi orang ni kan kadang-kadang dia nak lebih, sebab pada masa tu dengan dia dapat berjumpa dengan sahabat, orang hormat, jadi dia nak benda tu. Jadi dia dakwa macam-macam. Dia berjumpa dengan Bara bin Azib, Zaid bin Arqam, dan ramai lagi yang lain. Dia kata dia sempat dengan ahli Badar, bahkan 18 orang ahli Badar. Jadi sahabat-sahabat yang lain tu ramai lagi kiranya yang bukan ahli Badar. Dia sempat. Jadi ini kan menampakkan kelebihan dia. Dia nak dapat kelebihan dengan cara begini. Bila begitu, Qatadah yang tahu latar belakangnya, tahu ceritanya yang sebenar, cerita kepada orang ramai supaya orang ramai tak tertipu, tak terpedaya dengannya. Begitulah manusia ni kadang-kadang nak ketinggian, nak kemuliaan, kelebihan dengan mendakwa yang bukan-bukan, yang bukan selayaknya dengan dia. Begitu tabiat manusia ni. Dia tak belajar pun, kadang-kadang dia mendakwa macam dia belajar sangat, hebat sangat, padahal dia tak belajar. Baik, kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia ada sebut sedikit. Kalau dalam syarah-syarah yang lain kan dia panjang lagi. Jadi kesimpulannya, ni perawi yang tidak diterima oleh ulama-ulama rijal hadis. Cuba kita tengok pada muka surat 105, kalau dalam kitab yang cetakan yang saya pakai ni. Amma Abu Dawud hadha, katanya Abu Dawud ini fasmuhu Nufai' bin Al-Harith Al-Qas Al-A'ma, muttafaqun ala dha'fihi. Nama sebenar Abu Dawud itu dipanggil kunyah. Orang Arab dia ada nama panggilan ni, Bapak Daud. Kira-kira anak dia tu adalah nama Daud. Begitulah dia panggil itu. Dia tak panggil nama betul, nama sebenarnya. Nama sebenarnya ialah Nufai' bin Al-Harith Al-Qas. Al-Qas ni maknanya tukang cerita, ahli cerita. Kalau dalam kitab-kitab berijal hadis ni, bila dia sebut tukang cerita, kita faham. Tukang cerita ni dia tak tahu dia nak pegang sangat kan. Dia asalkan sedap cerita tu didengar, dia bawa. Kita kira apa lagi kalau dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi lah. Dia suka bawa benda-benda macam tu. Untuk orang kata halwa telinga. Nak menjadi hidup majlis tu cerita yang pelik-pelik lah. Yang pelik-pelik, yang tidak berasas. Itu Al-Qas, ahli cerita, tukang cerita. Jadi tukang cerita ni pada pandangan ulama rijal adalah orang yang tidak baik sebenarnya. Macam tempat kita sekarang ni lah, ramai tukang cerita. Sebenarnya begitu kan? Kadang-kadang kita tak sangka kan? Kita tak sangka, kita nampak dia orang terpelajar, orang yang ada kedudukan tinggi dalam agama, tapi dia suka bawa cerita-cerita yang mengaruh macam tu. Dan dia tidak mementingkan kesahihan tu, tak ambil berat, asalkan ada dalam kitab sudah. Dia bawa lah banyak macam Al-Qas, ataupun orang panggil wa'iz. Dia jadi nak menarik orang ramai kepada agama, kepada agama. Dia menasihat orang supaya jadi baik, bagus maksud dia, tapi di celah-celah tu dia
dia selitkan cerita-cerita yang tidak berasas. Kalau macam kita sekarang ni, ahli-ahli motivasi misalnya, banyak benda-benda macam tu. Sebab dia bukan latar belakang agama pun, tapi dia ada semangat agama, nak supaya orang ni ikut agama. Bagus, dari segi tu bagus maksud dia tu. Tapi satu perkara lagi yang perlu diingati, ini berkait dengan Rasulullah SAW. Kita tak boleh main-main. Sebab apa? Nabi SAW sudah ancam kita, sesiapa yang berdusta atas nama dia, bermaknanya neraka lah tempat ni. Jadi tak boleh main-main. Siapa pun, tak kira siapa, sama ada yang latar belakangnya agama, pengajian agama ataupun tidak, semuanya kena ambil berat dalam perkara ni. Semuanya kena, tak kira, walaupun dia ustaz ataupun orang yang belajar agama, untuk guru sekalipun misalnya, tak boleh buat cerita-cerita yang tak betul. Berdosa besar. Berdosa besar. Sayanglah kita dah jaga diri kita daripada maksiat, atau kita tak buat maksiat, tiba-tiba benda-benda macam ni kita buat, kita terlibat juga dengan dosa besar. Itu kalau al-qas, bagi ulama-ulama rijal, mana seorang yang tak boleh dipegang tangan cerita, ahli cerita. Macam kita sekarang, kalau kata ahli cerita yang sedap-sedap cerita tu menarik kan, itu beringat sikit. Al-a'mal muttafaqun, sepakat ulama tentang kedhaifan. Dhaif. Qala Amr bin Ali, salah seorang tokoh rijal, Amr bin Ali Al-Fallas, huwa matruk. Al-Fallas itu gelaran. Ada ulama yang mengatakan sebab dia ni tukang penguruk wang. Kalau kita sekarang ni kan, tukar-tukar duit kan, itu kerjanya. Setengah ulama kata tidak, bukan kerana itu, tapi kerana dia dapat mengesan duit yang betul, duit yang palsu dengan mudah. Jadi bagi dia tu ilmu hadis ni macam tukang duit tu lah. Dia boleh kenal ini duit palsu, ini duit yang betul, dia boleh kenal. Dia ni pun begitulah juga. Hadis ni kepada dia macam tukang pengurus wang tu lah, ataupun yang orang yang mahir dalam mengesan duit palsu, begitu. Dia kata apa? Huwa matruk. Ni Abu Dawud Al-A'mal matruk, ditinggalkan. Maknanya seorang yang tidak dipakai oleh ulama hadis. Wa qala Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ah laisa huwa bi syai'. Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah kata laisa huwa bi syai', ini tak ada apa. Laisa bi syai', ini istilah yang digunakan untuk menyatakan seseorang itu dhaif. Tidak ada apa pun dia, tak ada nilai. Kata Abu Hatim, munkarul hadis. Munkarul hadis mana seorang perawi yang dia tu sendiri lemah, dan selalu dia meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan orang yang kuat. Hadis dia tu bercanggah dengan orang yang kuat. Wa dha'afahu akharun, orang lain lagi juga mengatakan dhaif. Bahkan sesetengah ulama mengatakan dia ni pendusta. Jadi bila pendusta, bila ada seorang saja, katakanlah satu hadis dalam sanad dia tu ada seorang saja yang macam ni, hadis itu kita akan hukum maudhu, palsu. Ada seorang saja, tak kira yang lain-lain hebat macam mana pun ada dalam sanad, tak kira. Yang dikira kalau ada seorang saja yang orang macam ni, dikira maudhu, ataupun paling ringan pun dhaif lah, paling ringan. Mengikut orang yang mengatakan dhaif itu, dhaif lah. Jadi seperti yang kita maklum, yang kita belajar, hadis yang dhaif itu tak boleh dipakai untuk perkara yang besar-besar, untuk hukum misalnya, untuk akidah dan sebagainya, tak boleh dipakai. Ini secara ringkas yang dia sebut. Kalau kita buka kitab rijal lagi, banyak lagi lah orang ni sebut. Antara yang disebut dalam kitab rijal tentang dia ni ialah kana ghaliyan fil rafd.
dia ni apa dia kata, melampau dalam fahaman Rafidhah. Rafidhah tu Syiah lah. Syiah tu dah tak elok dah. Syiah tu Rafidhah ni lebih lagi teruk. Dalam yang teruk tu dia teruk lagi. Jadi kita kata kerak lah. Kerak Syiah. Tahu tidak kerak nasi kan? Kerak dia tu. Kerak nasi. Jadi dia ni Syiah yang melampau. Dia ada penyakit. Itu penyakit dari segi akidahnya. Dari segi akidahnya. Kemudian Syiah ni biasalah berdusta ni, main-mainnya. Sebab dia bahkan ada satu pegangan taqiyah nama. Taqiyah tu dia dapat pahala lah kalau berdusta. Kalau berdusta. Jadi dia berdusta tu nak mengelirukan orang ramai. Dia jadi bercampur baur. Ajaran yang kita terima ni bercampur baur antara yang benar dan yang tak benar. Jadi bila kita ni kalau hidup dengan yang tak benar, maksudnya makanan itu semua ilmu yang kita dapat ni makanan sebenarnya, makanan rohani. Kalau makanan untuk tubuh badan kita, kalau ini beracun, ini toksik, macam-macam ada ni kan, tak sihatlah tubuh kita kesannya. Menyebabkan kita akan mengalami macam-macam penyakit, terdedah kepada macam-macam penyakit. Itu kalau makan tak jaga, minum tak jaga. Apa itu juga dengan ilmu. Ilmu didakwa sebagai hadis, sebenarnya tidak pun. Kita pakai itu macam sebagai hadis, padahal tidak. Itu bahaya, memberi kesan kepada kita. Itu sebab kita kena ambil berat dalam perkara ni. Tak boleh main-main. Jadi makanan, orang-orang ni, orang-orang yang nak mencari untung sedikit dunia lah, dengan menjual agama, merosakkan agama. Memang kerja dia lah, nak mengelirukan orang, terutama kalau dapat menarik orang kepada fahaman dia. Itu kebenaran dia. Itulah kerja. Jadi kita pula kena jaga lah. Memang dalam dunia ni memang begitu. Apa pun orang nak mudah kan? Nak mudah tu macam-macam lah dia jual. Dia jual murah, dengan elat-elat yang menarik misalnya, untuk macam-macam lah. Yang paling laku saya tengok kalau dalam elat-elat tu kan, ubat apa kan? Ubat untuk tenaga batin misalnya, contoh saja kan. Jadi itu kan menarik. Bila makan jadi penyakit. Bila kena tu pergi berjumpa katakanlah dengan ahlinya, betul terkejut, kenapa sampai begini teruk. Jadi kita terpedaya dengan zahir. Kadang-kadang orang jual barang palsu, barang campuran, barang yang tidak asli, kita terpedaya. Kadang-kadang benda tu memang bagus dah. Madu, kita beli madu dah, memang bagus madu. Madu tu dia bercampur, jadi bukan membawa kesihatan, membawa penyakit pula. Kadang-kadang kita nak baik dah, kita makan buah dah, tapi buah tu disembuhkan macam-macam racun. Kesan dia tu ada kepada kita. Itulah keadaan ini pun macam tu juga, sama. Jadi ada lah orang yang terlibat tu. Jadi orang yang terlibat tu kita kena kenal lah. Itulah yang Imam Muslim kemukakan satu-satu. Ini sedikit saja, sebahagian saja. Nak tahu lagi, kita tengok kitab rijal. Setiap kali berjumpa sesuatu hadis, perawi dia tu cek semua daripada awal sampai akhir. Penatlah kan, kerja tu penatlah. Tapi kalau orang yang belajar mengikut cara dia yang betul, dia boleh dapat dengan mudah sebenarnya, tidak jadi tekanan lah. Dia dapat dengan sendirinya, tahu-tahu sudah dapat kuasai semua. Begitulah cara. Dia kena sentiasa ikut benda ni. Tak boleh sementara waktu saja. Kalau betul-betul nak jadi pakar dia, memang sepenuh masa hidup dengan kitab-kitab. Tak boleh tinggal, tak boleh lekat dengan kitab, tak boleh berpisah. Apa boleh? Kalau kita sekejap sementara belajar saja, habis belajar, boleh BA ke, MA ke, PhD sekalipun, kita berhenti baca.
berhenti buat kajian, habis takat itu. Ni kalau nak jadi ini dia sampai mati. Ini yang kita sebut tu Ammar bin Ali. Siapa? Dia sampai mati ni, orang sampai mati. Macam dia mewakafkan hidup dia untuk kerja orang kan. Baru boleh, baru kita boleh rujuk tanya ni. Jadi pendapat-pendapat dia, kajian-kajian dia dikumpulkan oleh ulama-ulama kemudian. Dikumpulkan. Jadi kita dapat tumpai dia. Masih baik ada orang macam ni. Kalau tidak, kita jadi masuk. Tapi ini semua hikmat Allah SWT. Nak jaga agamanya, nak jaga hadis-hadis Rasulullah. Allah SWT sentiasa belaikan orang macam tu. Itulah. Baik. Dia kata ma sami'a minhum. Kata-kata ada dusta, bohong. Dia tak ada dengar pun daripada mereka. Daripada mereka. Padahal tadi disebut Al-Bara' dan Zaid bin Arqam. Sepatutnya kita kata kalau mengikut bahasa Arab biasa ni, kita kata minhuma lah. Kenapa minhum? Sebab di belakang ni ada sebut, dia kata dia sempat dengan 18 orang sahabat ahli Badar. Maksudnya kan mereka tu ramai, sebab itu minhum. Sebab itu di sini disebut minhum, bukan minhumah. Kalau minhumah kembali kepada mereka berdua ni saja. Tidak, yang dia dakwa 18 orang ahli Badar tu dusta. Dia tak sempat pun, dia tak dengar pun daripada mereka. Itu kata kan. Jadi dalam kita menilai benda-benda begini kan, terpaksa kita kena guna manusia juga. Kita kena ada lah orang-orang yang dipercayai. Orang-orang yang dipercayai ini bukan senang. Bukan senang. Imam-imam besar tu macam yang disebut, memang dia akui tak ada orang pertikaian. Hidup dia betul-betul bersih. Mereka ni orang yang dipercayai dalam agama. Bila mereka kata, kita kena terima lah. Jangan prasangka macam-macam pula kepada dia. Kesian kan dia habis hayat dah berkhidmat untuk agama, tiba-tiba kita ragui pula. Siapa yang akan rugi? Kita juga. Dia lebih kenal, dia semasa dengan orang tu, dia tahu sejarah orang tu. Walaupun nampak macam memburuk-burukkan seseorang, merendah-rendahkan dia, bahkan sekali kita tengok macam menuduh dia, kata dia ni berbohong, berdusta, tak ada nilai apa pun, macam-macam kata, sampai kata dajjal, penipu besar di syaitan, macam-macam dia kata kan. Tapi memang begitu, sepatutnya begitu. Itulah yang sebelum pada ni kita sudah baca kan, Imam Muslim kemukakan pendapat-pendapat imam-imam kita. Macam mana kalau orang tu memang betul teruklah jahat, kena kata jahat lah. Takkan kita nak puji? Atau kalau kita diam saja pun bahaya. Kalau dalam masyarakat sekarang ni penipu, kita tahu dia penipu, kita kena dah tipu dengan dia. Tiba-tiba dia pergi rumah jiran kita, kita tak mahu cerita. Patutkah macam tu? Kalau jiran kita tahu, kawan kita tahu, mesti dia marah dengan kita. Kenapa tak cerita? Kena, bukan 2 orang, 10 orang kena. Alangkah baiknya kalau kena seorang, terus kita. Begitulah sepatutnya. Kita jangan sangka buruk pula kepada kawan kita yang cerita kepada kita. Dan kita kena tahu latar belakang dia ni bukan seorang yang terima dia sebagai orang yang baik. Qatadah bin Di'amah ini, Imam Bukhari dan lain-lain sentiasa sebut nama dia dan guna pendapat dia, pakai pendapat dia untuk mengemukakan sesuatu hujah yang kuat. Jadi kita kena terima. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Sebab itu macam saya, salah satu yang orang sibuk lah tentang saya sikit, sebab saya kata Ibnu Ishaq tu tak bagus. Saya tulis buku. Jadi setengah orang dia kata, kenapa ramai juga yang kata bagus Ibnu Ishaq. Betul, memang saya pun tahu, ramai kata tu. Tapi kita kena tengok mana ramai yang kata bagus dan kata tak bagus. Satu. Yang kedua, kalau tak ramai pun, orang-orang yang kata tu memang orang-orang yang dipercayai dalam agama, kita sepatutnya pakai dia. Tidak semestinya semua orang tahu, ramai orang tahu tentang kejahatan seseorang tu. Kadang-kadang yang benar-benar tahu kejahatan dia tak ramai.
tak ramai pun asalkan dia tu kita boleh percaya, sepatutnya kita pakai dia. Kalau tidak, kena pula kita, kena pula orang lain. Jadi kita terpaksa. Jadi macam dalam masalah Ibnu Ishaq misalnya, saya kemukakan Imam Malik kata begini-gini. Imam Malik bukan kata main-main, bukan kata laisa bi syai', begitu remeh, lafaz tajrih yang rendah, bukan. Dia kata dajjal. Imam Malik nak kata kepada seorang main-main gitu, tak akan kata dia. Dan itu sahih. Bacalah dalam kitab rijal mana-mana pun ada sebut. Dan bukan dia seorang yang kata macam ni Ibnu Ishaq ni pendusta besar, dia kata bukan seorang. Jadi kita kata dia ada masalah peribadi pula dengan Ibnu Ishaq, kita tuduh dia. Sebab tu dia kata begitu. Takkanlah dia tu seorang yang diterima sebagai imam, sibuk masalah peribadi pula. Masalah peribadi apa? Kita nak tahu juga apa masalah peribadi itu. Takkanlah semua orang ada masalah peribadi dengan dia. Mereka ini hidup untuk agama. Dia bukan ada urusan berniaga ke, dalam dunia perniagaan tak ada apa. Jadi sepatutnya kita kena pakai lah. Dengar lah dia kata. Jadi berhati-hati. Sampai-sampai kita tengok pula, teliti betul tidak? Kita nampak betul-betul sepatutnya begitu. Ini ramai pula. Begitulah juga dengan perawi-perawi lain. Macam di sini Abu Daud Al-A'mar, kita percaya kepada Qatadah. Jadi Qatadah kata begitu. Kalau kita pertikaikan Qatadah, mana lebih baik Qatadah itu dengan Abu Daud? Mana lebih baik? Sepatutnya kita kena pakai Qatadah. Orang yang sudah teruji, diketahui sebagai orang yang mulia, orang yang jujur, amanah. Adapun Abu Daud Al-A'mar itu orang macam mana? Jadi begitu sepatutnya kita. Yatakaffafun nas, maknanya pengemis lah. Yang mengemis di zaman Ta'un Jarif itu mengemis. Kaf maknanya tangan. Orang tapak tangan pada orang, minta sedekah. Orang lain duduk belajar, dia minta sedekah sebab dia buta kan. Dia buta, bolehlah minta sedekah. Adalah alasan untuk minta sedekah. Orang kesian tengok dia buta. Tapi kemudiannya dia dakwa macam dia ni hebat, pernah belajar dengan orang tu, dengan orang. Orang tertipu dah. Orang kemudian tak tahu cerita tu. Orang kemudian tak tahu cerita. Orang yang sempat dengan dia, itulah yang tahu. Jadi zaman Ta'un Jarif, kita ambil, kita tak baca semua ya. Cara Nawawi ni ambil sedikit saja. Yang Imam Nawawi sebut. Adapun zaman Ta'un Jarif, bila dia kata zaman Ta'un Jarif, dia ni mengemis, minta sedekah dengan orang ramai. Bila zaman Ta'un Jarif itu, Imam Nawawi sebut khilaf ulama tentangnya. Para ulama berbeza banyak sangat dalam masalah ni. Antaranya ialah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Bar di permulaan kitabnya At-Tamhid. Katanya, saya terjemah teruslah, tak perlu baca makan masa pula. Katanya Ayyub As-Sakhtiyani meninggal dunia pada tahun 132 di zaman Ta'un Jarif. Di zaman Ta'un Jarif. Ini satu pendapat. Ibnu Qutaibah menukilkan daripada Al-Asma'i, Ta'un Jarif berlaku di zaman Ibnu Zubair, iaitu pada tahun 67 Hijrah. Demikian juga kata Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abi Sayyid Al-Madaini dalam kitab At-Ta'azi, bahawa Ta'un Jarif itu berlaku di zaman Ibnu Zubair, zaman pemerintahan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun 67 pada bulan Syawal. Demikian juga disebutkan oleh Kalabadi di dalam kitabnya tentang perawi-perawi Bukhari.
Maknanya ialah dia berkata Ayyub As-Sakhtiyani lahir pada tahun 66. Dalam satu pendapat dikatakan lahir sebelum Al-Jarib 1 tahun sebelum itu. Kata Qadhi Iyad, dia kata Ta'un Jarib berlaku pada tahun 119. Ni perihal nak cerita berbeza pendapat itu. Orang ni kata begini, jauh sangat. Kata Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam biografi atau di bawah biografi Abdullah bin Mutarrif daripada Yahya Al-Qattan, kata dia Mutarrif mati selepas Ta'un Jarif. Juga semua guna Ta'un Jarif itu. Jadi Ta'un Jarif itu cukup mengelirukan. Jadi Jarif ini berlaku bila? Pada tahun 87 pula. Apabila dia menyebutkan biografi Yunus bin Ubaid, dia kata dia sempat melihat Anas bin Malik dan ia dilahirkan selepas Jarif, ini Ta'un Jarif. Matinya pada tahun 137. Inilah pendapat yang berbeza-beza, jauh sangat berbezanya itu. Tapi Imam Nawawi kata pendapat Sa'di semua boleh dijamak, boleh dipakai semua. Itu kata Imam Nawawi. Sebab Ta'un, banyak Ta'un disebutkan sebagai Ta'un Jarif. Ta'un Jarif itu bukan nama satu Ta'un yang pernah berlaku, tidak. Ini nama sifatnya. Jarif itu mana? Ta'un yang menyebabkan ramai orang mati dalam wabak itu. Dan ia sebenarnya banyak. Kemudian disebut nukilkan daripada Ibnu Qutaybah dalam kitabnya Al-Ma'arif, daripada Asma'i, dia kata Ta'un yang mula-mula berlaku dalam Islam, mana selepas dalam sejarah Islam lah, ialah Ta'un Amawas di Syam, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dalam Ta'un itu ramailah yang meninggal dunia, antaranya ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, dan 2 orang isterinya mati juga dalam Ta'un itu. Adiknya itu antara yang meninggal dalam Ta'un Jarif pada tahun itu. Kemudian Ta'un Jarif di zaman Ibnu Zubair. Kemudian Ta'un Fatayat, Ta'un gadis, anak-anak dara. Sebab ia bermula dengan kena anak dara dulu, Ta'un itu. Gadis-gadis dulu di Basrah dan di Wasit, di Syam dan di Kufah. Hajjaj bin Yusuf pada ketika itu menguasai Wasit di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dipanggil juga Ta'un itu Ta'un Ashraf, ini Ta'un bangsawan. Sebab ramai kalangan bangsawan yang mati dalam wabak Ta'un itu. Kemudian Ta'un Adi bin Artad, ini berlaku pada tahun 100. Ta'un Ghurab pada tahun 127. Ghurab itu nama orang, kata dia. Kemudian Ta'un Muslim bin Qutaybah berlaku pada bulan Sya'ban tahun 131 dan bulan Ramadan berlaku. Kemudian berakhir di bulan Syawal pada tahun itu. Di dalam tahun ini yang meninggal dunia, antara tokoh yang meninggal dunia ialah Ayyub As-Sakhtiyani yang disebutkan tadi. Kemudian dia kata tidak pernah berlaku Ta'un di Madinah dan di Mekah sama sekali. Dalam keadaan di tempat-tempat lain itu ada, di Mekah dan di Madinah tak pernah berlaku. Sebab ini adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qutaybah. Kata dia Ibnu Qutaybah. Kata Abul Hasan Al-Madaini, dia kata Ta'un ni ada beberapa, banyak. Yang mana kalau dalam kitab-kitab dia sebut Ta'un Jarif semuanya. Yang mana satu? Itu kita kena pastikan. Kena pastikan. Yang masyhur, yang besar dalam sejarah Islam ada 5, katanya. Yang pertama Ta'un Shirwai, ini di Madain, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tadi tak ada sebut ini kan. Kemudian Ta'un Amawas, ini zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ta'un ini berlaku di Syam, Syria. Dalam Ta'un ini yang meninggal dunia, di sini sebut bilangan, tadi tak ada sebut, 1025 orang mati. Kemudian Ta'un Jarif di zaman pemerintahan Ibnu Zubair, berlakunya pada bulan Syawal tahun 69 Hijrah. Yang mati dalam masa 3 hari saja, setiap hari 70,000. Ini pada ketika ni 70,000 orang. Dalam tahun ini saja, anak Abdul Rahman bin Abi Bakar 40 orang anak dia mati. Kita kata macam mana anak dia ramai 40 orang. Ini ceritanya orang zaman dulu. Masa tu ada hamba sahaya. Hamba sahaya boleh digauli sebagai isteri, boleh digauli sebagai isteri. Kalau kita mengambil kira isteri dia itu saja 4, kemudian hamba sahaya ni dia tak ada had, tidak ada had sampai 4. Itu sebab jadi ramai. Kemudian apakah bagus sebenarnya ni, bagus ke ni? Bukan soal itu. Pada ketika itu semua dunia ni pakai sistem hamba. Orang lain pakai sistem hamba tu teruk lagi. Jadi tak ada siapa pun yang kritik Islam kerana ni, tak siapa. Bahkan orang tengok dalam sejarah orang Islam lagi baik dalam melayani hamba-hamba ini, lagi baik. Walaupun dia ada hamba sahaya, miliki hamba sahaya dan bergaul dengannya sebagai isteri, tapi lebih baik, jauh lebih baik daripada sistem perhambaan yang dipakai oleh orang-orang kafir pada masa itu. Kalau kita nak tahu tentang cerita-cerita tentang hamba ni, baca kita hadis banyak. Berapa ramai hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, oleh Aisyah, oleh Umar, oleh Abbas, oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka tu ramai yang memerdekakan hamba. Itu antara kebaikan orang Islam. Dan hukum Islam tu sendiri ada berapa banyak. Kalau kesalahan-kesalahan yang tertentu tu, dia cara nak menebusnya, menebus dosanya, payah kafarah lah kita kata, dia kena dengan memerdekakan hamba. Ini juga salah satu saluran cepat dalam Islam, di hamba dimerdekakan. Dalam sistem lain tidak ada. Dalam sistem lain tidak ada. Dan banyak lagi lah yang lain-lain kita boleh tengok dalam hadis terutamanya, banyak sekali diceritakan tentang hamba-hamba itu. Kalau nak tengok kemusykilan orang atau kritikan orang-orang bukan Islam, kalau yang ada orientalis misalnya kritik tentang Islam, tentang hamba ni, dan jawapannya, tengok buku Muhammad Qutb, salah faham terhadap Islam, yang diterjemah oleh Datuk Yusuf Zaki Yaqub. Dalam bahasa Arabnya Syubhat Haulal Islam. Dalam tu ada satu tajuk namanya Al-Islam Warriq, Islam dan Perhambaan. Dia jawab segala kemusykilan itu. Jadi kesimpulannya kita nampak, hamba dalam sistem Islam adalah yang terbaik. Nasib mereka terbeza, walaupun dia hamba. Pada masa itu, itulah yang terbaik. Kenapa Islam tidak mengharamkan terus perhambaan? Dijawab semua. Tengok buku itulah. Sebab bukunya dia sudah ada dalam bahasa kita, sudah ada. Jadi orang kafir tak boleh kritik sebenarnya Islam dalam masalah ni. Kalau dia kritik, maka diri lagi teruk dia. Baik dia dia baik dia dalam masalah ni. Baik. Anak Anas bin Malik 83 orang. 83 anak Anas bin Malik kan amat anak dia. Nabi SAW doa keberkatan untuk dia. Dia dapat anak. Rupanya anak amat ini bagus. Sebab itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan 73 orang.
Anak Abdul Rahman bin Abi Bakrah 40 orang. Kemudian Ta'un Fatayat pada bulan Syawal tahun 87. Kemudian Ta'un pada tahun 131 Hijrah. Semua ni kira Hijrah ya, pada bulan Rajab, dan ia menjadi kuat pada bulan Ramadan. Ta'un itu. Jadi dikira orang yang mati setiap hari pada masa itu 1000 jenazah, beberapa hari berlaku macam itu. Begitulah. Kemudian dia jadi reda pada bulan Syawal. Di Kufah juga berlaku Ta'un, di mana Mughirah bin Syu'bah mati, iaitu pada tahun 50 Hijrah. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Mada'i. Ta'un Amawas berlaku pada tahun 18 Hijrah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tak apalah. Antara yang antara yang meninggal dunia dalam Ta'un itu, Ta'un Amawas itu, ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu yang meninggal. Itulah ya serba ringkas yang Imam Nawawi tulis tentang Ta'un. Jadi bila kita sudah tahu tarikh Ta'un itu, ada beberapa Ta'un yang disebutkan sebagai Ta'un Jarif. Qatadah ini dia lahir pada tahun berapa? Kita tengok pada tahun berapa, iaitu pada tahun 61 Hijrah, dan meninggalnya pada tahun 117 Hijrah, mengikut pendapat yang masyhur. Setengah ulama mengatakan 18 tahun 18. Kemudian dia tolaklah pendapat Qadhi Iyad yang mengatakan Ta'un Jarif di sini berlaku pada tahun 67. Kerana pada masa itu Qatadah baru berumur 6 tahun, kata dia. Ada pada tahun 87, itu yang lebih sesuainya di sini. Jadi dia sebut ni Qatadah, dia sempat tengok Abu Daud Al-Ahmad itu dalam Ta'un itu pada masa itulah, pada tahun itu, sebagai pengemis, peminta sedekah. Dia tak ada belajar pun, dia tak kisah pun tentang ilmu hadis. Sedangkan orang lain belajar, dia tahu, dia menjadi saksi bahawa dia ni tidak belajar. Apa yang dia dakwa, dia bertemu dengan orang tu, orang diriwayatkan hadis sahabat tu, sahabat ini, semua dusta, bohong. Dan kalau tengok kepada riwayat-riwayat dia, memang membuktikan dia tu seorang yang tak benar lah, seorang yang pendusta. Kemudian riwayat satu lagi juga daripada Qatadah. Jadi orang pergi belajar dengan Qatadah ramai, termasuklah salah seorang yang ada dalam majlis itu, Abu Daud Al-Ahmad. Bila Abu Daud pergi, orang pun kata, tanya Qatadah, macam mana dia ni dakwa dia bertemu dengan 18 orang sahabat ahli Badar. Qatadah kata macam mana dia ni sebelum Jarif, jadi sebelum Ta'un Jarif berlaku, yang sesuai dengan zaman dia lah, yang ketika kedua-dua ni ada, dia tak kisah, tak ambil hal pun tentang hadis ni, tak belajar pun. Demi Allah, kata dia, begini cara kita nak tengok dia begini. Hasan Basri masyhur, alim, ahli ilmu, dia tak sempat dengan seorang pun ahli Badar secara langsung terima daripada ahli Badar. Cuba tengok, itu kan alasan Qatadah. Dia kata, cuba tengok Hasan Basri, seorang pun ahli Badar dia tidak menerima ilmu hadis secara musyafahah, yakni secara langsung, dari mulut ke mulut gitu, tak terima. Sa'id bin Musayyab ini terkenal Sayyidut Tabi'in, orang yang cari ilmu hadis ni memang mengalami macam-macam kesukaran, sampai dia tak ada duit nak makan, pergi cari hadis, nak pergi cari hadis. Masa tu bukan macam sekarang buka kitab ada kan hadis. Masa tu dia tengah nak kumpul ni,
Dia jual baju dia, terpaksa jual baju untuk buat belanja dalam perjalanan. Jadi tak pakai baju lagi. Rata pergi berjalan tak pakai baju. Susahnya orang-orang yang nak belajar hadis pada masa itu. Dia kata Sa'id bin Musayyab pun tidak ada terima satu pun hadis daripada ahli Badar secara langsung, kecuali daripada Sa'ad bin Malik, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini seorang saya. Dia sempat, ini Abu Daud ni siapa? Itu cuba kamu fikir. Orang yang macam ni lebih tua lagi daripada dia pun tak sempat. Kemudian ahli ilmu terkenal, masyhur dengan mencari ilmu hadis ni, mereka pun tak sempat dengan ahli Badar. Tiba-tiba dia dakwah, dia 18 orang ahli Badar. Macam mana ni? Kadang-kadang orang ni dia lebih-lebih lah, dia lebih daripada orang lain. Itu ahli Badar. Sahabat-sahabat lain ramai lagi. Sahabat-sahabat lain. Ahli Badar ni mana sahabat yang perang Badar pada tahun yang kedua Hijrah kan. Jadi orang yang hebat ni pun tak sempat. Nampak? Jadi daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulan. Antaranya Hasan Basri. Kan Hasan Basri ni terima tarekat daripada Sayyidina Ali kan. Tarekat-tarekat ni kalau kita perhatikan, silsilah dia sampai kepada Sayyidina Ali melalui Hasan Basri. Sayyidina Ali itu tidak ahli Badar. Ahli Badar lah. Tengok kata dia tak sempat bertemu dengan seorang pun, terima dengan seorang pun ahli Badar secara langsung. Jadi macam mana tarekat yang hebat-hebat ni semua melalui Hasan Basri? Hasan Basri tak pernah bertemu pun dengan Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali itu kan ahli Badar. Dia kata dia tak bertemu dengan seorang pun ahli Badar, tak ada terima. Ini tarekat ni banyak sangat tu amalan dia tu. Dia terima daripada Sayyidina Ali. Itu semua bohong. Kalau kita belajar hadis kita tahulah. Tapi orang pakai juga, nak pakai nak buat macam mana? Terpulang lah. Dia nak pakai juga, terpulang. Tapi yang sebenarnya tidak bersambung. Ilmu ni dia kena bersambung. Kalau tidak bersambung, macam tu lah. Jadi tak bercakap. Takkanlah seramai-ramai murid Ali ramai kan yang memang sempat dengan dia, kenapa dia tak ajar? Tak layak kan semuanya? Tiba-tiba yang ada seorang, ini Hasan Basri, yang dia tak pernah bertemu, macam mana dia boleh sebar ilmu? Tapi kau orang tarekat, orang tasawuf ni dia boleh kan? Dia boleh secara ghaib, boleh secara ghaib. Kalau kita kata tak bertemu tu alam nyata ni biasa, tapi bertemu di alam lain, dia boleh kata begitu. Tapi bagi ulama-ulama hadis tak pakai. Dia orang belajar hadis ni dia realistik, bukan duduk di alam khayal. Saka itu, saka ini, anda yang itu, anda yang ini, bukan. Dia hidup, kita hidup di alam nyata. Selagi tidak bersambung, orang panggil tidak muttasil, putus. Dan kita guna logik. Takkanlah Sayyidina Ali ni seorang tu, seorang saja, ini pun bukan murid dia, yang lain tak layak semua, tak munasabah. Kemudian yang Rasulullah tu, mestilah dia dapat tu daripada Rasulullah. Dalam ramai-ramai sahabat tak ada layak kau nak terima ilmu, sehingga Rasulullah SAW bagi kepada Sayyidina Ali saja. Macam mana? Maknanya Rasulullah ni lemah, bukan guru yang bijak. Dia tidak boleh melahirkan tokoh-tokoh yang ramai, seorang saja ada. Ataupun sahabat-sahabat tu teruk sangat. Dia pergi situ. Dia kata, puak-puak ni dia tak fikir macam tu. Apa akibatnya? Akibatnya Rasulullah tak pandai. Kalau Rasulullah tak pandai, Allah tak pandai. Kenapa Allah pilih orang yang tak pandai macam ni? Dia akan jadi begitu. Dia tak fikir tu. Dia tak fikir. Bahaya tu. Maknanya Allah tak pandai pilih Nabi. Situ dia akan pergi sampai situ. Sebab pilih Nabi ni untuk membimbing manusia, menjadikan manusia ni betul-betul manusia. Tiba-tiba tak jadi. Untuk bagi ilmu tarekat seorang saja yang mampu. Adakah patut macam tu? Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Ada Madinatul Ilmi wa Aliyun Baba.
aku di kota ilmu, Ali lah saja pintunya. Kalau tak masuk dalam kota tu, mesti masuk daripada pintu. Timbullah hadis-hadis macam tu, yang karut macam tu. Tapi orang ahli sunnah yang tak faham, kadang-kadang dia kata rasuah itu hadis. Padahal Imam Nawawi, orang tua ini semua kata maudhu' dah di situ. Sebab apa? Sebab takkan tak pintu kota tu satu saja. Sebab satu kota tu pintu satu saja. Takkan macam tu. Dan yang Rasulullah ajak pada sahabat dia ramai untuk apa kalau tak boleh jadi pintu? Kalau terima daripada dia pun tak sah ilmu dia. Untuk apa kalau kita mengajar? Sia-sia sajalah. Biar tentu dia ajar Ali saja. Tapi dalam sejarah yang kita tengok, Abu Hurairah pun terima daripada dia, Anas bin Malik pun terima daripada dia, orang tua dia terima daripada dia. Kalau tak berguna ilmu dia, tu apa dah diajar dia? Katakanlah terus, ni tak boleh belajar ni semua anak murid aku. Ni anak murid yang tak berjenis. Katakanlah macam tu. Mana ada hadis kata begitu? Dan sia-sialah Nabi SAW sampaikan hadis dan ilmu kepada sahabat-sahabat itu. Bukan dalam semua keadaan Ali sentiasa ada. Macam mana ketika Ali itu tak ada ilmu Rasulullah SAW? Siapa nak bawa kepada kita? Kalau kita kata ilmu, pintu ilmu itu satu saja, itu bahaya. Syiah kata begitulah. Satu lagi orang tarekat. Cuba tengok, kebanyakan tarekat dia pergi sampai situ. Kebanyakan. Adapun yang mendakwa daripada Abu Bakar itu semua rekaan kemudian sebenarnya. Tidak boleh dibuktikan kebenaran, kesahihan. Sebagaimana kita boleh buktikan hadis, dia mesti ada sanad. Dia mesti ada sanad. Yang lain tu tak ada. Dakwaan sahaja. Bila orang pertikaikan saya Ali, dia kata Abu Bakar ada juga. Habis tu dia pun buat sanad. Nak buat sanad dia tak payah. Tak payah. Sebelum ni kita sudah jumpa kan, Jabir bin Yazid, dia kata dia ada 50,000 hadis yang dia belum cerita pada sesiapa, yang belum dia cerita. Itu pun orang anggap dia hebat dah, bukan main. Dia tak cerita lagi. Ya apa? Sekali keluar dia kata ini salah satu daripada yang 50,000. Tengok. Dahsyat. Permainan mereka ni dahsyat. Sampai pening lah kita pening. Sampai Tok Alim pun kena juga. Tok Alim pun kena juga. Kemudian Imam Muslim pergi terus lagi. Wabihi qala hadatsana Uthman bin Abi Shaybah qala hadatsana Jarir an Raqabah anna Aba Ja'far al-Hashimi al-Madani kana yad'u ahadith kalam haqq وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini seorang lagi perawi yang Imam Muslim sebut. Ini yang ke-29, perawi yang ke-29. Kalau kita berjumpa dengan perawi ini, ingat, ini yang kita dapati di dalam Muqaddimah Muslim sahaja. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, banyak lagi. Banyak lagi. Sekurang-kurangnya pada orang yang nak belajar hadis secara betul-betul lah, secara formal kita kata, dia sekurang-kurangnya tentang perawi-perawi dhaif itu sekurang-kurangnya dia kena ada sebuah kitab namanya Mizanul I'tidal. Kitab tu pun 5 jilid lah. Dia kena ada. Sebab dalam tu perawi dhaif, kena baca. Dan dia sebut ada perawi, apa contoh dia, hadis-hadis dia, contoh hadis dia ada sebut. Itu antara kitab yang terbaik yang ditulis oleh Imam Zahabi. Kalau nak yang kecil, kecil sikit pada tu, 2 lah sekurang-kurangnya. Kalau yang kecil lagi pada tu 2 jilid, iaitu Taqribut Tahdzib karangan Hafiz Ibn Hajar. Ini tentang perawi-perawi dhaif. Kalau nak lebih lagi, banyak lagi. Dah kitab tak kira lah. Yang ke-29, apa kata Raqabah? Dia ni Abu Ja'far al-Hashimi al-Madani ni, mereka hadis
membuat hadis palsu. Hadis kalam haqqin, ucapan-ucapan yang benar, macam kata-kata hikmat gitu, kita kata-kata hikmat yang menarik, yang mana kalau kita fikir ada kebenarannya juga, dia buat, dia kaitkan sebagai hadis, dia kata hadis, padahal itu bukan hadis Nabi SAW yang sebenarnya, tetapi dia meriwayatkannya daripada Nabi SAW atas nama Nabi SAW. Jadi orang tertarik tengok macam, oh ni bagus kata-kata ni, bagus lah, macam kata-kata hikmat tu kan, tak bagus, kita dengar menarik. Jadi cara dia, dia kaitkan dengan Rasulullah pula, dia kaitkan dengan Rasulullah SAW. Tak boleh macam tu, walaupun kata-kata tu kata-kata hikmat pun bagus, ada pengajaran macam mana pun tak boleh. Itu kita sebutlah sebagai kata-kata hikmat. Boleh pakai, tak apa, sejauh mana dia nak pergi, selama mana dia nak bertahan, berguna kepada kita boleh pakai, tak salah. Tapi jangan kaitkan dengan Rasulullah SAW. Ada juga banyak hadis yang kita terima pun tak masuk akal, terlalu bodoh nampaknya. Ada juga yang macam, tapi ada juga yang memang menarik, kata-kata hikmat lah, kita kata kata-kata hikmat. Dibuat sebagai hadis Nabi SAW. Disebut di sini maknanya kalam sahihul makna wa hikmatun minal hikam, kata-kata hikmat lah, ucapan yang memang betul, memang ada kebenaran, tetapi ia adalah dusta kerana dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Bukan kata-kata Rasulullah SAW sebenarnya. Misalnya yang sahih banyak, dia macam kata-kata hikmat juga, sabda Rasulullah tapi macam kata-kata hikmat, tapi yang sahih itu lainlah. Misalnya, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Bukan kaya kerana banyak harta benda seseorang itu, tetapi kaya sejati ialah kaya jiwa. Macam kata-kata hikmat, tapi itu sahih. Yang tidak sahih kita ambil kata-kata hikmat Melayu misalnya. Apa? Saya pun tak ingat juga. Kemudian kita kaitkan dengan Rasulullah SAW. Katakanlah macam itu. Kita nak dia apa ni, ucapan itu sudah bernilai, ada nilainya, bermutu kata-kata itu. Kita nak bagi dia naik kualiti dia, lebih bermutu lagi, kita kaitkan dengan Rasulullah. Boleh ke tidak macam itu? Tak boleh. Tak boleh. Ikutlah menjurus kepada tidak baik atau baik, tak boleh. Untuk kita orang jadi takut, jadi ikut agama, jadi taat, kita tak boleh buat. Nak menakut-nakutkan orang supaya dia tak tinggal sembahyang, kita pun rekod hadis, tak boleh. Setakat yang ada sudah cukup. Sebab orang yang tak mau buat ni, kita kata macam mana pun dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Setakat itu sudah memadai. Dia kata Abu Ja'far ini, Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Madani ini, fahuwa Abdullah bin Miswar, itu nama dia sebenarnya. Al-Madaini, Abu Ja'far, yang telah tersebut di permulaan kitab ini, tersenarai sebagai perawi-perawi dhaif dan wal-wadhi'i, dan perawi-perawi yang mereka cipta hadis atas nama Nabi SAW. Kata Bukhari di dalam tarikhnya, dia ialah Abdullah bin Miswar bin Aun bin Ja'far bin Abi Talib, Abu Ja'far Al-Qurashi Al-Hashimi. Mana keturunan ini sampai kepada Ja'far bin Abi Talib. Jadi nenek moyang dia ni orang bagus-bagus, sahabat ni ahli syurga. Tak ada jaminan anak cucu dia nak bagus, tak ada jaminan. Ni salah satu contohnya. Ulama kata dia mereka hadis. Jangan kita kata dia anak cucu sahabat dia mesti baik, anak cucu Rasulullah pun tak ada mesti baik lagi. Jangan kita kata anak cucu Rasulullah mesti baik. Silap itu. Silap. Kita terkena teruk kalau macam tu.
Jangan. Sekarang ni macam sekarang ni, dakwah Habib sana sini kan. Lepas tu dia kata, dia kalau keturunan Rasulullah betul, dia tak akan main-main dengan Rasulullah SAW. Dia tidak akan mengatasi moyangnya itu Rasulullah SAW. Ini nak mengatasi Nabi. Tahun ni edar ke seluruh dunia pengikut dia. Ini doa bacanya selawat tahun depan selawat lain pun. Macam hebat dia lagi daripada Rasulullah SAW. Betul kan ni? Kalau dia betul-betul anak cucu Rasulullah, dia kena takut cemar nama Rasulullah SAW. Betul kan ni? Dia mesti sayang orang yang sayang, bukan macam tu cara dia. Dia bawa yang datuk dia lah. Sebab itu yang terjamin. Yang dia tak ada jaminan. Tak ada yang lebih baik daripada yang Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam sejarah pun berapa banyak anak cucu Rasulullah SAW sendiri yang cuba merobohkan Kaabah, yang mendakwa lah, yang mendakwa. Kalau anak cucu dia memang betul pun tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Ini sebagai contohnya anak Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar Dzul Janahain. Nabi SAW bagi gelaran itu terbang dalam syurga. Itu nenek moyang dia. Tapi cucu cicit dia macam ni. Tak ada jaminan. Benda ni tak ada jaminan. Jangan berasa sedap hati. Bila nenek moyang kita orang alim, kita nak jadi alim juga. Tak mesti. Kalau alim. Begitu juga dengan takwa, orang yang bertakwa. Ini masing-masing. Masing-masing. Tak apalah. Kemudian itu dia bicara dari segi bahasa saja. Itu cara dia. Kalau dia ni, dia cari kata-kata hikmat, ucapan-ucapan yang baik-baik, dia kaitkan dengan Nabi. Itu perangai dia. Keburukannya di situ, cara dia. Jadi kita perlu tahu lah. Wabihi qala haddathana Al-Hasan Al-Hulwani qala haddathana Nu'aym ibn Hammad qala Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad ibn Sufyan wa haddathana Muhammad ibn Yahya qala haddathana Nu'aym ibn Hammad qala haddathana Abu Dawud At-Tayalisi عن شعبة عن يونس ابن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وبه قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرو قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبي فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني
آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. Habis. Ini berkenaan dengan Amr bin Ubaid semua tadi. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Yunus bin Ubaid, katanya Amr bin Ubaid berdusta dalam meriwayatkan hadis. Berdusta dalam hadis. Seterusnya riwayat daripada Mu'adz bin Mu'adz, katanya saya kata kepada Auf bin Abi Jamilah, Amr bin Ubaid cerita kepada kami daripada Hasan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Sesiapa yang membawa senjata ataupun hamala alaina, yang menghunuskan senjata terhadap kami, dia bukan dari kalangan kita. Kata Auf, dusta demi Allah Amr, yang sebenarnya dia bermaksud untuk menarik orang kepada fahamannya yang karut itu, yang jahat itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, katanya ada seorang lelaki, dia selalu belajar dengan Ayyub, yakni Ayyub As-Sakhtiyani, seorang yang hebat itu, dan dia mendengar hadis daripadanya. Tiba-tiba satu kali itu Ayyub kehilangan dia, tak ada, nampak dia tak ada dalam majlis. Mereka pun kata, yakni para hadirin yang ada, kata, wahai Abu Bakar, itu kunyah dia. Dia kata sebenarnya dia sekarang ni sudah pergi bersama Amr bin Ubaid, sudah tetap belajar dengan Amr bin Ubaid. Kata Hammad, yang di perawi ini, pada suatu hari saya bersama dengan Ayyub, pagi-pagi lagi pergi ke pekan, pergi ke pasar, kata dia. Tiba-tiba ada satu orang bertemu dengan Ayyub. Ayyub pun bagi salam kepada dia dan tanya dia. Kemudian Ayyub kata kepadanya, saya dapat tahu kamu sekarang belajar dengan orang itu. Kata Hammad, dia sebut nama. Dia sebut nama orang itu maksudnya Amr bin Ubaid. Saya dengar kamu sekarang ni belajar dengan Amr. Begitulah kira-kira dia. Dia kata, iyalah wahai Abu Bakar, betul tu. Sebenarnya dia bawakan kepada kita banyak perkara yang ganjil-ganjil, yang pelik-pelik. Kata perawi, yang ni Hammad bin Zaid, Ayyub pun kata kepada dia, kita lari daripada dia, atau kita sepatutnya lari, atau ini syak perawi, nafrahu, kita takut daripada benda-benda yang pelik macam tu lah yang kita lari ni, yang kita tak mahu pada perawi-perawi macam ini. Sebab tu lah, dia kata, sebab ini anak murid dia juga, jadi dia nasihat. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, dia kata ada orang kata kepada Ayyub, Amr bin Ubaid meriwayatkan daripada Hasan, katanya orang yang mabuk kerana Nabi tidak dikenakan sebatan, yakni hukuman had. Kata Ayyub, dusta, tak betul itu. Saya sendiri mendengar Hasan berkata, orang yang mabuk kerana minum Nabi kena sebab. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sulaiman bin Harb, katanya saya mendengar Salam bin Abi Muti'. Jadi siapa anak murid dia tadi yang pergi belajar dengan Ahmad ini? Salam bin Abi Muti'. Dalam riwayat ni ada sebut, tadi tak sebut, ada satu orang begini-begini, ni baru sebut. Namanya Salam bin Abi Muti', berkata, Ayyub dapat tahu saya pergi belajar dengan Amr. Pada suatu hari dia jumpa dengan saya. Dia kata, bagaimana kamu ni? Kamu boleh percaya? Kamu bagaimana kamu?
boleh terima satu orang yang rosak, kamu tak boleh terima fahaman agamanya, tiba-tiba kamu nak percaya pula pada hadis yang diriwayatkannya. Macam mana kamu ni? Kemudian seterusnya riwayat daripada Sufyan, katanya saya mendengar Abu Musa berkata, kata Amar bin Ubaid sebelum dia mengadakan perkara baru, yang ini bid'ah. Bid'ah. Itulah berkenaan dengan Amar bin Ubaid. Imam Muslim membawa beberapa riwayat di sini tentang Amar bin Ubaid. Amar bin Ubaid ini adalah seorang Mu'tazilah. Di sini dia sebut. Sebelum tu kita nak tengok ni sanad dia, sebab kita bacakan sanad ni nak tahulah tentang sanad sikit. Haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani, yang mula-mula tadi berkenaan dengan Amr bin Ubaid. Cuba perhati sini. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Nu'aim bin Muhammad. Habis dekat tu. Sanad Muslim tu dia berhenti dekat tu dulu. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan wa haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Nu'aim ibn Hammad qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. Coba perhati kan, di sini Imam Muslim kata Al-Hasan Al-Hulwani. Coba perhati, haddatsana Nu'aim bin Hammad. Cuba tengok dalam syarah apa dia sebut. Kita kena tahu ni, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan ini anak murid Muslim. Inilah perawi kitab Sahih Muslim ni sampai kepada orang sekarang ni perawi dia. Baik, Imam Nawawi ada sebut hakadha waqa'a fi kathir min al-usul al-muhaqqaqah qawlu Abi Ishaq wa lam yaqa' qawluhu fi ba'dihha. Dalam setengah-setengah nuskah usul mana kitab Muslim ni memang ada begini, kata-kata Abu Ishaq, tapi dalam setengah-setengah yang lain tidak ada qala Abu Ishaq, tidak ada. Abu Ishaq di sini ialah sahibu Muslim, murid Muslim, warawiyatul kitab anhu, dan perawi kitab Muslim ni daripada dia. Fayakunu qad sawa musliman. Dengan ini, kalau kita mengambil kira nuskha yang ada sebut kata-kata Abu Ishaq ni, bermakna anak murid dia Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad ni telah sama, setara dengan Muslim dalam meriwayatkan riwayat ini. Kalau kita nak kata hadis lah, ini sebenarnya bukan hadis kan, riwayat ini sama tinggi. Wa ala fihi birajulin, bahkan lebih tinggi daripada Muslim dengan seorang perawi tak ada dalam sanad dia. Adapun Abu Dawud At-Tayalisi maka namanya Sulaiman bin Abi Dawud, itu tak ada apa lah. Jadi itu dari segi faedah sanadnya. Dari segi faedah sanad dia, Hasan Al-Hulwani, Imam Muslim ambil daripada dia ambil daripada Nu'aim bin Hammad, kemudian dia berhenti setakat tu. Wa haddatsana, ini dia berkait dengan Muslim, berkait dengan Imam Muslim. Kalau yang ada kitab lah, yang ada kitab ni kena perhati baik-baik. Wa haddatsana ni waw ni ataf kepada Al-Hasan Al-Hulwani. Mana selain daripada Hasan Al-Hulwani, ada seorang lagi perawi yang meriwayatkan kepada saya, namanya Muhammad bin Yahya. Dia juga ambil daripada Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad.
Jadi kalau mengikut Abu Ishaq ni, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan ini, dia terus ambil daripada Nu'aim bin Hammad. Tidak ada di tengah dia tu sama ada Hasan Al-Hulwani ataupun Muhammad bin Yahya, tak ada. Maknanya anak murid dia ni dalam sanad ini lebih tinggi daripada guru dia. Sebab guru dia ada seorang, di antara Nu'aim bin Hammad itu ada satu orang, sama ada Hasan Al-Hulwani atau Muhammad bin Yahya. Tapi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad ini tak ada perantara itu. Dia terus daripada Nu'aim bin Hammad. Maknanya sanad dia lebih tinggi. Ini kepada orang yang belajar sanad lah. Yang belajar sanad dia perlulah benda macam ni. Kepada yang tidak belajar tu apa gunanya? Tapi Imam Nawawi sudah kata dalam setengah-setengah nuskah tidak ada. Ni kata-kata Abu Ishaq ni tak ada. Tak ada. Maknanya kita kena buat lah. Berdasarkan setengah nuskah ni tak ada. Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, tak ada. Yang adanya haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Nu'aim bin Hammad wa haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Nu'aim bin Hammad qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, gitu. Ini kena faham kalau orang belajar kitab asal tu, kena faham dengan betul. Kalau tidak, apa makna wa haddatsana? Wow tu ke mana nak atok ke mana? Benda ni kena kuati dengan baiklah kepada orang yang belajar sanad. Yang tidak belajar tu tak ada apa. Lepas tu dia sebut Ammar bin Ubaid, dia ni Al-Qadari Al-Mu'tazili alladhi kana sahab Al-Hasan Al-Basri. Dia ni Ammar bin Ubaid Qadari, jadi berfahaman Qadariyah, Mu'tazilah, Al-Mu'tazili, yang tempat bersahabat dengan Hasan Basri. Ataupun berguru dengan Hasan Basri. Sahabat itu bersahabat ataupun berguru. Macam tadi kan, sahibu Muslim. Sahibu Muslim, sahabat Muslim. Atau diguna juga dengan makna murid Muslim. Sahib di sini dengan makna murid. Sama juga di sini. Jadi dia kata Auf bin Jamilah, Mu'adz bin Mu'adz kata, saya kata kepada Auf bin Abi Jamilah, saya kata Ammar bin Ubaid haddatsana, cerita kepada kami, diambilnya daripada Hasan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina as-silah falaysa minna, sesiapa yang menghunuskan senjata terhadap kami, dia bukan dari kalangan kami. Terus siapa? Auf bin Abi Jamilah kata, kadzaba wallahi, demi Allah berdusta Ammar. Dia kata Hasan kata begitu, padahal dia tidak. Padahal dia tidak. Dia ni pun murid Hasan juga atau sahabat Hasan. Dia kata Hasan meriwayatkan begitu. Sebenarnya kata Auf bin Abi Jamilah, dia nak tarik orang pada pendapat dia yang tak betul tu. Apa pendapat dia yang tak betul? Ini orang Mu'tazilah dekat-dekatlah fahamannya dengan Khawarij. Kalau melakukan dosa besar, dia jadi, kalau Khawarij jadi kafir. Ni kalau Mu'tazilah dia jadi fasik, tak masuk syurga juga. Tak masuk syurga juga. Jadi dia nak ceritanya Nabi tak mengaku umat. Orang yang menghunuskan senjata kepada kita, maksudnya sesama Muslim. Orang yang berperang, sama-sama Islam berperang, dia jadi sama ada fasik. Itu kata Mu'tazilah, fasik dia tu macam kafir juga lah, tak masuk syurga sampai bila-bila. Itu fasik tu. Kalau Khawarij, mereka kata jadi kafir. Jadi faedahnya daripada hadis ni, Nabi sendiri tak mengaku umat. Bila tak mengaku umat, mana dia jadi kafir lah. Dia tidak umat Islam, kafir lah. Ini dalil dia, kata dia. Hasan cerita, kata dia. Hasan kata, dia letak atas Hasan Basri. Satu perkara di sini telah dikatakan oleh murid kepada Hasan juga, murid kepada Hasan juga. Dia kata bohong, dia kata. Sebenarnya dia nak bawa kepada fahaman dia. Dia nak bawa kepada fahaman dia. Fahaman dia di mana?
Jadi fahaman dia Nabi tak mengaku umat. Bila tak mengaku umat jadi kafir lah, ataupun jadi fasik. Begitu. Bukan kita nak ajar di sini kata bagus berperang sama-sama Islam, tu cerita lain. Nak ceritanya tidak jadi kafir, tidak jadi fasik dengan konsep yang difaham oleh Mu'tazilah tu, dengan arti tak masuk syurga sampai bila-bila. Tidak begitu. Walaupun berperang sama Islam pun berdosa, tu cerita lain lah. Bunuh orang Islam sekalipun tidak jadi kafir. Bukan makna nak menggalakkan orang tu, cerita lain. Tapi dari segi melakukan dosa besar itu bukan jadi kafir atau jadi fasik seperti yang difaham oleh Mu'tazilah. Jadi fasik dengan konsep kita ahli sunnah itu betul. Betul. Konsep dia tak betul, iaitu tak masuk syurga sampai bila-bila, macam kafir juga lah. Jadi dia pegang dengan hadis ni lah kononnya. Sebenarnya dia nak bawa orang kepada fahaman dia. Tengok ada hadis menunjukkan orang kalau berperang sama sendiri melakukan dosa besar jadi kafir, sebab Nabi tak mengaku umat. Dia nak bawa ke situ, tapi dia tak katalah tu terang. Dia takut orang tak terima. Sebab orang belajar juga dengan orang lain, dengan Hasan Basri apa semua belajar. Hasan Basri tak kata begitu. Satu. Yang keduanya, ini kita tengok Hasan kata, riwayat Rasulullah SAW kata, Hasan sahabat kok. Bukan sahabat kan, tabi'i. Mana sahabat satu lagi? Tak ada sahabat. Bila tak ada putus. Yang putus yang tidak ada tu sahabat. Bila yang tidak ada tu sahabat, putus di situ, orang panggil hadis itu mursal. Bila mursal, kita kena tengok mursal siapa ni? Mursal Hasan. Kalau mursal Sa'id bin Musayyab boleh tahan, bolehlah terima, ulama terima dah. Mursal Syabi ke kuat, ulama terima. Tapi kalau mursal Hasan Basri karih, seperti angin, tak boleh nak pegang. Ini mursal Hasan Basri, tak boleh terima juga. Tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat hujah di situ. Itu nak cerita dia. Jadi kadang-kadang orang ni nak bawa kepada fahaman dia cari hadis-hadis macam ni dan kaitkan dengan orang tertentu yang diterima umum, dia sebar. Padahal benda tu tidak berasas pun. Hasan Basri tak kata begitu pun. Hasan Basri ni imam ahli sunnah. Bila kata imam ahli sunnah, dia fahamannya faham ahli sunnah lah. Tapi dia nak guna nama Hasan Basri tu, dia kaitkan dengan Hasan Basri. Kemudian ada satu orang yang dia belajar dengan Ayub. Ayub ni Ayub As-Sakhtiyani. Ini juga salah seorang tokoh tabi'in. Dan dia dengar hadis daripada Ayub. Satu hari Ayub tak ada nampak dia. Mula belajar, apa tu tak ada. Dengar-dengar cerita, kata dia belajar dengan Ammar bin Ubaid. Jadi Ammar pun kata satu hari bila bertemu, Ayub pun bagi salam kat dia. Inilah siapa? Salam bin Abi Muti'. Dalam riwayat satu lagi, orang yang berkenaan itu ialah Salam bin Abi Muti'. Ayub pun katalah, saya dapat tahu kamu sekarang dia belajar dengan orang tu. Orang tu dia sebut Ammar, kata dia sebut Ammar. Ini Ammar bin Ubaid. Betul lah kata dia, yang tuan dengar betul lah. Dia kata jangan macam tu. Sebab apa yang menarik dia pergi belajar? Dia ajar benda pelik-pelik. Kadang-kadang orang dia suka benda pelik-pelik. Dia boleh cerita hadis orang ni, bahasa-bahasa saja dia boleh cerita hadis yang orang tak pernah dengar. Jadi orang pun tertarik dengan dia lah. Dia nak cari pengaruh juga. Jadi Ayub kata, kita tak mahu benda-benda pelik tu, tak mahu, kita takut. Kenapa kita nak pakai yang pelik-pelik tu macam tu? Pakailah yang berapa banyak lagi yang sahih-sahih tu, yang jelas, itu pun tak teramal lagi oleh kita. Kenapa nak pergi kepada benda macam ni? Sepatutnya kita lari daripada benda-benda begini. Dia nasihat. Nasihat. Maknanya di sini nak pengajaran kepada kita, Imam Muslim nak ajar kita apa? Kalau kita dapati sahabat-sahabat kita, kenalan kita terlibat dengan orang-orang yang bawa ajaran salah, jangan biarkan dia, kesian dia. Nanti dia akan menjadi pendakwah golongan itu pula. Dia akan jadi pejuang itu ajaran salah itu pula. Jadi kita kena nasihat. Kadang-kadang dia macam-macam orang ni, tabiat dia.
kesukaan dia suka benda pelik-pelik, dia suka benda-benda begini, dia suka. Dia tak tahu itu perangkap. Perangkap dia. Akhirnya dia jadi terlibat dengan ajaran sesat. Dan terlibat pula sebar hadis-hadis yang maudhu pula. Jadi tak boleh lah. Antaranya disebutkan, orang kata kepada Ayub, Ammar bin Ubaid meriwayatkan daripada Hasan juga. Dia kata, Hasan kata, orang yang mabuk kerana minum nabid. Kita kena faham nabid ini ada dua. Ada dua. Satu nabid arak lah, betul-betul arak. Satu lagi nabid berarti air rendaman buah kurma dan lain-lain. Buah kurma kering kan, dia rendam di dalam air itu untuk memulihkan air. Sebab air di dalam masyarakat Arab dia susah nak dapat air yang sedap tu, susah. Kalau ada upaya tak sedap lah. Jadi untuk memulihkan air, mereka masukkan itu 2-3 biji, dia jadi manis sikit. Dia tidak sampai memabukkan. Itu satu lagi makna Nabi. Bukan semua Nabi itu makna arak. Tidak. Kalau kita pakai Nabi itu makna arak, sudahlah. Ramai yang minum arak. Nabi sendiri minum arak. Sayyidina Umar minum arak juga, sebab dia minum Nabi. Dalam Muwatta' Imam Malik, orang bagi Nabi, dia cium, dia suka, bagus, dia pun minum. Maknanya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi sendiri minum arak. Takkan macam tu. Saya selalu buat contoh kalau bertemu dengan cerita Nabi ni, istilah ini perbezaan istilah. Setengah tempat Nabi dengan makna arak, setengah tempat Nabi tidak dengan makna arak. Sehingga ada dalam hadis disebutkan Nabi SAW berwuduk dengan menggunakan Nabi. Walaupun itu dipertikaikan oleh ulama, perbahasannya panjang, hadis Ibnu Mas'ud itu, tapi dia ambil asma'nya dengan Nabi. Macam mana kita nak kata Nabi ni arak? Takkan ambil asma'nya dengan arak. Jadi kita kena faham di sini istilah yang berbeza. Misalnya, contohnya, kalau di Kelantan tuak, apa makna tuak? Semua orang tahu Kelantan tahu tuak. Kalau di Kedah, tuak tu apa makna? Arak. Tuak, minum tuak tu makna minum arak. Tuak Kelantan itu orang Kedah panggil nengok. Nengok. Jadi benar adalah benar, tuak itu dengan makna arak, tapi di Kedah. Benar juga tuak tu dengan makna nengok Kedah tu. Benar juga, tapi di Kelantan. Jangan kita kata semua tuak tu arak, jangan kata macam tu, silap. Begitulah juga cerita Nabi ni. Nabi ni kita pakai dengan makna Nabi yang memabukkan, arak lah. Jadi tak kena sebab. Kalau lama-lama kita rendam tu, lama-lama biar begitu, dia boleh jadi arak juga. Nabi tu pun dia boleh jadi arak juga. Tapi yang dipakai ni yang sekejap, satu malam misalnya, dia tidak sampai mengubah lagi sifat air itu. Cuma dia rasa manis-manis sikit gitu. Dia kata tak kena sebab. Padahal mabuk, mana boleh macam tu. Dia kata dusta. Saya sendiri dengar Hasan, kata Ayub, saya sendiri dengar Hasan, dia kata kena sebab. Yang pentingnya kalau memabukkan, tak kira lah apa nama pun, memang ada kena hukuman had sebab 40 sebabkan. Jadi maknanya dia berdusta atas nama Hasan, tak kena sebab. Dia berdusta lagi. Begitulah kalau kita perhatikan puak-puak ajaran sesat ini, walaupun dulu dia pernah berguru dengan orang yang baik macam Hasan Basri, dia akan jadi teruk lah. Dia akan reka hadis, dia akan kaitkan sesuatu ajaran dengan Allah tertentu yang tak ada kena-mena pun dengan orang. Ini semua kerana fahaman yang salah, akidah dia. Imam Muslim cuba kemukakan, ada yang latar belakangnya Syiah, ada yang latar belakangnya Mu'tazilah, Qadariyah, macam-macam. Ini mereka masuk juga dalam hadis dan mereka riwayatkan benda-benda begini. Kemudian dalam riwayat satu lagi disebutkan Salam bin Abi Mutir, jelas orang yang berkenaan tadi, yang dulu pernah berguru dengan Ayub.
kemudian dia tinggalkan Ayub pergi dekat Ammar bin Ubaid. Jadi di sini jelas disebutkan siapa orang. Semua dalam riwayat ini disebutkan Ayub kata, duka citalah kamu boleh percaya. Kamu tahu dah dia tu sesat, dia tu tak betul fahamannya, kamu tak percaya agamanya, fahaman agamanya, tapi bagaimana kamu boleh percaya pula dengan hadis yang diriwayatkan? Sebab tentu sekali orang itu kalau fahaman dia tu tak betul, dia akan ada benda-benda tak betul juga di sebaliknya. Untuk menguatkan fahamannya yang salah itu, sering kali berlaku mereka berani mereka cipta hadis-hadis. Inilah yang berlaku juga kepada Ammar bin Ubaid. Dia ni tokoh lah dalam Mu'tazilah. Kemudian ada juga perawi-perawi yang kata ini Ammar bin Ubaid cerita kepada saya sebelum dia tu jadi sesat, sebelum dia tu yuhditha, mengadakan benda baru, yang ni membuat bid'ah dia tu lah. Sebelum dia terlibat dengan ajaran yang salah tu, dia ada riwayat kepada saya. Maknanya dia ada punya fasa lah dalam kehidupan dia. Pernah dia ikut yang betul juga, pernah juga yang tak betul, lepas tu dia tak betul. Jadi ulama-ulama kita sikapnya macam mana dengan orang-orang yang ahli bid'ah ni? Tengoklah, kalau dia sudah terlibat, jangan. Kalau dah dia tu tidak, boleh kita terima daripada dia. Tapi kalau sudah jadi keliru, sebenarnya buang semua. Yang sebenarnya buang semua. Sebab kita tak pasti ini sebelum dia sesat ke selepas dia sesat. Yang sebenarnya tak payah pakai. Begitulah. Untuk apa? Untuk selamat agama kita. Bila selamat hadis, maka selamatlah agama kita. Itu tujuan Imam Muslim kemukakan di sini. Jadi rasanya kita setakat itulah dulu untuk kali ini. Dan kita akan sambung lagi dengan perawi-perawi lain yang ke-31 pula, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah ini. Jadi setakat untuk hari ini setakat itulah saja. Wallahu a'lam. Ada apa-apa tak puas hati? Boleh, insyaAllah boleh bincang kali ini. Ada beberapa soalan ini, sekadarnya lah secara dengan serba ringkas ya. InsyaAllah saya cuba jawab dengan serba ringkas. Iaitu satu, pandangan Maulana mengenai qadar fardu ain dalam menuntut ilmu hadis. Ya, qadar itu susah juga nak sebut, sebab ya sebenarnya hadis ini asas. Kalau seseorang itu tidak ada dia belajar fiqh, katakanlah seseorang itu tak belajar fiqh, dia ada yang ada di hadapan dia hadis sahaja. Katakanlah orang sebelum imam-imam 4 mazhab tu, bagaimana dia nak tahu tentang sembahyang, tentang puasa, tentang lain-lain lah,
segala urusan dalam kehidupan dia nak tahu macam mana. Kan pada masa itu pakai hadis, kitab fiqh ni belum ada lagi. Jadi setakat mana? Setakat yang diperlukan. Setakat yang diperlukan. Katakanlah benda-benda yang wajib. Apa yang wajib atas kita? Sembahyang. Jadi kita kena tahulah hadis tentang sembahyang itu. Kalau tak tahu, kita tak akan dapat buat pun. Itu pada fardu ain lah, yang merupakan fardu ain, dan kita tak dapat tahu tentang benda itu kecuali melalui hadis. Jadi hadis itu kena tahu fardu ain. Gitulah. Tapi kalau kita terima yang mazhab ni kan, dia sudah hidangkan, dia siap dah, dia sudah koyak dah, kita kata kulit dia semua tu, boleh juga. Cuma kita tak tahu hadis tu. Yang dia kata begini, mana hadisnya tak tahu. Boleh juga dari segi sah untuk ibadat itu. Tapi dari segi hadis sendiri, sebenarnya kalau tak ada ni, yang tak ada orang cerita hadis saja, sebanyak mana yang kita mesti buat, kita kena tahulah. Misalnya tentang wudu, apa yang kita kena tahu daripada hadis tentang batal wudu dan sebagainya, tentang sembahyang. Kalau orang sebelum imam-imam ni, mereka semua pakai hadis yang berkenaan lah. Tapi kalau mereka tidak nak meniaga misalnya, tidak nak pergi berburu binatang, dia tak perlu tahu lah tentang anjing buruan itu, tak perlu tahu. Tapi kalau dia nak terlibat, dia kena tahu. Sebagaimana dia kena tahu, kalau macam sekarang hukum dari segi fiqhnya, halal ke tidak, dia kena tahu. Sama juga kalau dengan hadis ni, sekadar itulah, sekadar yang diperlukan, yang kita terlibat dengannya. Gitu. Yang kedua, benarkah terdapat hadis yang berbunyi taraktu fiikum amrayn kitabullah ahla baiti? Apa maksud dengan ahlu bait? Ini yang dipegang oleh orang Syiah ini ya. Bagi kita tak pegang ini. Kitabullah dan sunnah Rasulnya, itu yang kita pegang kan. Bagi Syiah, dia pegang ini. Sebenarnya kalau nak bincang ni panjang, saya pun sudah bincang ni hadis ni dengan agak terperinci lah. Ada juga dalam kitab-kitab ahli sunnah yang begini lebih kurang bunyinya, tapi apa maksudnya, itu panjang lah kalau nak cerita. Saya rasa kita tak ada masa untuk bincang panjang tu. Yang betulnya ialah yang ahli sunnah. Sebab apa? Saya kata begitu, untuk ringkas meringkaskan cerita. Yang betulnya ialah dapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Quran, banyak berjumpa dia suruh taat kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak sangat ada. Taat kepada Allah dan Rasulnya, ati'ullah wa ati'ur Rasul misalnya, yang seumpama itu banyak sangat. Itulah hakikat hadis. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ada asasnya terlalu banyak dalam Quran, bukan satu. Kalau ada satu pun cukup dalam Quran. Apatah lagi berpuluh-puluh ada. Cuba sekarang ni bawa ayat Quran yang letak bersama kitab Allah ataupun kitab Allah dengan Ahlul Bait. Ada satu saja, saya nak ayat satu saja. Tak ada. Bila tak ada, maknanya yang kitab Allah dan sunnah Rasul itulah yang lebih kuat, itulah yang sebenarnya yang menjadi pegangan. Adapun Ahlul Bait ini, dia benda lain, nak cerita benda lain. Jadi benda lain itu panjang lah kalau nak cerita. Saya rasa ringkas gitulah. Yang betulnya yang lebih menepati Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan taat kepada Allah dan Ahlul Bait. Tak ada. Satu pun tak ada. Atau percaya kepada Allah dan Ahlul Bait, tak ada satu pun. Yang ketiga, siapakah bersalah, Muhammad bin Abdul Wahab ataupun pengikut-pengikutnya? Wajar ke Wahabi difatwakan haram? Ini panas ni. Saya nak jawab secara ringkas saja lah ya. Nak jawab secara ringkas saja. Saya rasa banyak keliru benda ni ya. Banyak keliru.
Bagi saya lah, ini termasuk dalam agenda musuh Islam jahat, nak memecah belahkan umat Islam sebenarnya. Kalau kita tengok fahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, tidaklah sampai seperti yang ditakut-takutkan dalam masyarakat kita sampai ke situ sebenarnya. Bahkan banyak kalau dia lebih baik sebenarnya daripada orang lain, dan perjuangannya, ajarannya diakui oleh orang tokoh-tokoh besar Islam. Mereka anggap dia ni sebagai seorang yang berjasa, seorang pejuang, banyak jasanya. Tak terima macam tu. Tiba-tiba di tempat kita ni ada yang berpandangan serong, melampau. Bagi saya ni melampau sebenarnya, sampai menghukum kafir. Sekarang ni ada pula tak boleh semaya dia, itu melampau sebenarnya. Sebenarnya dia tu saudara kita juga. Ada salah silap itu memanglah, siapa pun ada salah silap tu kan. Jadi tak bolehlah kita melampau gitu. Sebabnya bahaya melampau. Saya tengok secara ringkaslah kesimpulan yang saya dapat buat. Satu, dia berkait dengan agenda ni besar, kadang-kadang orang tak nampak betul tu. Yang kedua, berkait dengan salah faham, orang tak faham sebenarnya. Itulah dua perkara. Itu secara ringkas lah. Nampaknya soalan yang seterusnya pun lebih kreatif juga. Cuma dia ada sebut wiri, kunuh, tahlil ini dikaitkan dengan Wahabi. Sebenarnya tak ada kena-mengena benda ni. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Tak ada kena-mengena. Kalau kita tengok dalam mazhab-mazhab lain yang diterima oleh semua pun tak ada juga benda tu. Dan kalau kira dari segi asas, banyak pun tak ada. Kalau baru. Jadi kita kena berhati-hati sebenarnya dalam perkara ni. Nak menuduh ni, kalau tak betul, dia kembali kepada kita. Dia kembali kepada kita. Jadi sesama Muslim sepatutnya tidak bersalah. Itulah secara ringkas. Lagi? Ada. Yang hadis tawatuk fikum amraini wa itamasa tu bihi wa la tadillu abadi kita bawa sedangkan Rasul itu dia dalam kitab matuk bab apa ini? Kitab apa ini? Oh, dia ujung tu dalam bab qadar ke begitulah lebih kurang belakang. Lagi? Assalamualaikum. Masih lagi berkait dengan tahlil saya dalam banyak-banyak ayat Quran dan zikir dimasukkan dalam tahlil Melayu. Ada ayat surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Ayat itu dipetik di tengah-tengah, tidak bermula daripada awal ayat awal ayat Allah Nabi Yudhiba. Adakah ini ada kaitan dengan hadis kisah di sisi Syiah? Memang ada kaitan lah. Sebenarnya dalam rakaman YouTube ada dah, saya sudah bercakap dah tentang ni saya sudah bercakap. Sebenarnya kalau kita nak cari asas, tak ada. Yang saya berjumpa dengan kaifiat yang ada tu kan, dalam senjata tu Haji dan Tok Lebah. Dan kitab perukunan, tahu tak? Pernah tengok kitab perukunan? Tak ada lah sebenarnya. Yang tidak diketahui siapa pengarang. Kalau nak cari dalam kitab hadis, tak ada. Itu sajalah saya boleh jawab kan. Kemudian dengan adanya macam tadi disebut, kenapa ada benda-benda macam itu? Itu dia ada unsur Syiah juga tu di situ tu. Ayat tu kalau kita perhati, dia ada unsur tu. Jadi macam-macam lah bercampur bau. Sebabnya tak ada asas. Tapi semuanya dikaitkan dengan Wahabi. Sebenarnya tak ada kena dengan Wahabi. Kita tak dalam hadis, ada ke tidak? Tak ada. Setakat yang saya tahu, dengan kaifiat yang ada, tak ada. Ya, Allah. Apakah pendapat Ustaz tentang falsafah Ibn Rushd yang bertaruh dengan Aristotle? Yang kedua, apakah hukum sistem perhambaan pada zaman moden? Adakah halal macam dulu atau haram? Ya, ada dari segi falsafah tu cerita sajalah kan, orang tak guna pun. Cerita saja. Sebenarnya Ibn Rushd dia ada tulis kitab, dia jawab yang Imam Ghazali tulis.
Tahafutul Falasifah, dia tulis Tahafutul Tahafut, mengkritik Imam Ghazali. Imam Ghazali banyak tempat dia silap, yang sebenarnya maksud asalnya bukan begitu. Ahli-ahli falsafah tidak maksud begitu, tapi Imam Ghazali salah faham. Dia cuba nak bela falsafah itulah. Bukan semuanya falsafah itu tidak bagus. Bagi saya nampak Ibn Rushd sederhana. Ibn Rushd lebih sederhana dan lebih terbuka sebenarnya, dari segi pandangannya terhadap falsafah Yunan dulu. Dan dia lebih adil, lebih sederhana lah. Walau bagaimanapun kritik yang dibuat oleh Imam Ghazali itu banyak juga yang tepat dan kuat asasnya. Kuat asasnya. Walau bagaimanapun yang Ibn Rushd itu kena ambil kira juga. Kena ambil kira juga. Tidak semestinya falsafah ni semuanya tak bagus. Yang bagus pun banyak juga. Misalnya yang dipakai oleh ulama-ulama kemudian, ilmu mantik itu daripada Aristotle juga. Semua sekali ilmu mantik itu daripada Aristotle juga. Tak bagus. Bagi orang yang terima, orang tak mau terima, itu kita tak kira lah kan. Bagi orang yang nak terima tu, tentu dia kata itu berguna, bagus, baik, untuk sekurang-kurangnya orang yang belajar, baik. Begitu juga dengan falsafah yang naik setingkat lagi dia jadi falsafah, begitulah. Dan yang keduanya berkenaan dengan perhambaan tu, sekarang ni tak ada. Jadi tak ada sebab kita ni orang Islam tak mengadakannya. Tak ada sebab. Walau bagaimanapun tak ada ulama-ulama yang mengatakan sistem perhambaan itu sudah dimasukkan. Tak ada. Ayat-ayat yang terang menyebutkan masuk pun tak ada. Cuma ia ni termasuk dalam hukum yang mu'allaq, tergantung. Dalam keadaan orang kafir pun tak mahu kepada sistem itu, kita sepatutnya lebih-lebih lagi lah menolaknya. Tapi andai kata sistem itu berlaku pula, andai kata kita sudah ada persiapan untuk menghadapinya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, akhir zaman ni ramai hamba-hamba kan, ibu-ibu yang melahirkan tuan-tuannya, itu setengah ulama kata sudah berlalu dah dulu. Tapi kalau mengambil kira akhir zaman, alamat akhir zaman, boleh jadi akan berlaku pula. Jadi kalau berlaku, macam mana kita nak menghadapinya? Dengan sebab itu, kitab mana-mana pun dia tetap ada bab itu. Dia tak buat. Boleh jadi ini sebagai bekal ataupun persiapan kita untuk menghadapinya. Dalam keadaan orang kafir pun tak mahu, kita tak boleh sama sekali. Begitulah keadaan sistem hamba secara ringkas. Boleh lagi? Satu lagi insyaAllah. Saya nak tanya berkenaan tadi Aiman. Adakah merujuk pada hamba sahaja ataupun kita memang mau masuk pada maksud yang lain? Kemudian berkenaan perhambaan yang disebutkan, bagaimana kalau seorang menjadi hamba? Adakah hanya melalui penaturan ataupun melalui cara lain? Dan ketiga, jadi aiman itu ma malakat aimanukum. Kalau ma malakat aimanukum boleh dikatakan dalam Quran dengan makna hamba. Tapi kalau satu perkataan itu saja, dia tidak semesti makna hamba kan. Aiman dengan makna kanan, aiman dengan makna sumpah. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum, misalnya aimanikum itu makna sumpah, bukan makna hamba. Memang dalam Quran tu ada lah gunanya tempat-tempat. Tapi kalau ma malakat aimanukum itu memang maknanya hamba. Ia tidak bermakna gundik dan tidak bermakna perempuan yang dikahwini secara mut'ah, itu tak masuk. Ini memang sah, memang dibenarkan oleh Allah SWT, halal. Tapi terikat dengan masa lah. Macam sekarang ni tidak halal. Tidak halal dalam sekarang ni, dalam keadaan ni. Kemudian dari segi punca dia tu nak jadi hamba, kalau dalam zaman jahiliah dulu, di zaman jahiliah dahulu, banyak dah punca nak jadi hamba. Orang tu diculik, kanak-kanak tu diculik, bawa lari tempat lain, dijadikan hamba, dijual. Kemudian diterima sebagai hamba.
berjudi, dia bertaruh, taruh apa? Anak dia, isteri dia itu jadi hamba kepada seseorang. Kalau kalah judi, itu pun punca dia. Macam-macam lah. Tapi dalam Islam terima hanya satu saja sumbernya, iaitu perang, tawanan perang. Itu saja. Kemudian turun-temurun tu kalau ada pun tak kira lah yang tu. Punca dia hanya satu saja. Ini sebenarnya cara Islam nak menyempitkan, nak menyedikitkan hamba itu. Itulah cara Allah.